Okey, kita mulakan hari ini kuliah hadis. Hadis yang ke 1558. 1558 masih bab akhlak yang tercela. Dia punya tajuk ya. Akhlak yang tercela. Boleh mulakan ya. Siapa nak baca buka mic ya. Okey, silakan siapa nak baca. Buka mic. Okey, silakan. Baik, 1558 catatkan ya. Sorry ya, kita masuk dalam bab akhlak akhlak yang mulia ya, atau terpuji ya. Bukan tercela. Ya, terpuji. 1558. Tajuk dia berkaitan dengan akhlak yang terpuji. Baik ya, 1558 catatkan. Hadis sah. Matan, dianjurkan bersedekah, memberi maaf dan merendah diri. Hukum sebagai syarat. Hukum sebagai syarat. Jadi dalam matan tu dianjurkan bersedekah, memberi maaf dan merendah diri. Ya, itu sebagai syarat yang mana Allah Ta'ala akan mengangkat darjatnya. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Dan seorang yang merendah diri kepada orang lain, maka Allah akan menjadikan darjat mulia. Dan seorang yang memaafkan saudaranya, maka Allah akan menambahkan kehormatan dan kemuliaan pada diri orang yang bersangkutan. Jadi ya, itu syarat untuk diangkat darjat. Iaitu, satu, dianjurkan bersedekah. Yang kedua, ya, sedia atau suka memberi maaf. Yang ketiga, merendah diri. Itu adalah sifat yang terpuji. Baik, kita teruskan hadis 1559. Siapa nak baca? Buka mic. Sila. Dari Abdullah bin Salam, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, al-manusia, sekiranya melaksanakan hubungan dengan keluarga dan belum makan dan salatlah pada malam ketika manusia tidur. Nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera. Kaitannya mana Indonesia dan isbatkan dia. 1559 catatkan hadis sah. Matan, dianjurkan memberi salam. Dalam bracket sunnah. Sambung, menghubungi keluarga. Dalam bracket wajib. Sambung, memberi makan orang miskin. Dalam bracket wajib.
Jadi di sini dah tak payah tulis hukum. Sebab yang di dalam bracket tu sudah hukum. Ya. Contohnya dianjurkan memberi salam. Itu hukum dah ada situ, sunnah. Menghubungi keluarga ataupun silaturahim, itu wajib. Memberi makan orang miskin, itu juga dalam hukum wajib. Ya. Baik, semak semula. Dalam ayat ini, hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dan disahihkannya. Dari Abdullah bin Salam, Rasulullah SAW bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam. Ya. Maknanya, berilah atau sebarluaskanlah salam. Wasilul arham, dan hubungkanlah olehmu akan al-arham, kekeluargaan. Wa'timut ta'am, dan berilah olehmu akan makanan. Yang mana memberi makan itu adalah kemuliaan, sifat-sifat mulia. Ya. Wasallu billail, dan solatlah waktu malam, wan nasu niyam, walhal manusia dalam keadaan tidur. Itu solat tahajud. Ya. Orang tengah tidur, tengah sedap tidur, ini kita bangun dan solat malam. Itu solat tahajud. Ya. Bangunlah, solatlah waktu malam ketika manusia itu sedang tidur. Ujungnya, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk ke syurga ya, dengan selamat. Jadi ini adalah jalan-jalan ke syurga. Yaitu menyebarkan salam, ya, menghubungi silaturahmi dengan keluarga, memberi makan, dan juga solat di waktu malam ketika orang sedang tidur. Ya. Boleh masuk ke surga. Boleh masuk ke surga dengan selamat. Dia punya ujung dia. Ya. Baik, sama lagi ayat yang hadis yang ke-156. Siapa nak baca? Silakan buka mic ya. Okey, sila. Dia berkata dalam kata Rasulullah SAW, agama itu ialah Islam. Tiga kali. Kami bertanya kepada siapanya Rasulullah yang membaca kepada Allah dan kepada Ustaznya dan kepada Rasulnya dan kepada keluarga muslimin dan kepada orang-orang ramainya. Dikeluarkannya oleh Muslim. Ya. Baik, catatkan ya. Hadis 1560. Hadis sah. Matan. Berlaku ikhlas pada Allah ialah mentauhidkannya. Mentauhidkan itu mana mengesakan. Pada perintah-perintahnya yang ada dalam Quran dan pada ketentuan-ketentuan Nabi dan pemimpin Islam dan dari semua umat Islam dimasukkan
bahagian akhlak yang terpuji. Hukum wajib. Ada yang memberi paham hadis ini. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Salasan, 3 kali. Nabi bersabda, agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi disebut nasihat ini dimaksudkan dengan berlaku ikhlas. Ya. Artinya berlaku ikhlaslah dalam agama. Lalu kami pun bertanya, liman hiya ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan bagi kitabnya, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan bagi ketua-ketua muslim, wa ammatihim, dan ya, umatnya. Kalau kita ambil satu persatu, yaitu ya, suruh berlaku ikhlas ya kepada Allah, yang berlaku ikhlas, yaitu kita niat segala amalannya semata-mata, segala amalan semata-mata kerana Allah. Itu makna ikhlas kepada Allah. Dan yang dimaksudkan ikhlas kepada kitab Allah ialah mentaati perintah yang ada di dalamnya dan menjauhi larangan yang termaktub di dalamnya. Sedangkan ikhlas kepada Rasul mencontohi apa yang telah dikerjakan Rasul SAW. Dan ikhlas kepada pemimpin Muslim ialah mentaati ya, dengan jujur segala yang diperintahkan oleh pemimpin kaum muslimin sejalan dengan syariat Islam. Maknanya kalau pemimpin itu mengikut syariat Islam, ya wajiblah ditaati. Dan ikhlas ya kepada umat Islam, maknanya bersikap ya sederhana dan jujur dalam tanggungjawab terhadap umat Islam. Itu ya dikatakan nasih ya, ad-dinu nasihah. Agama itu ya terkandung nasihat. Ataupun ya berlaku ikhlas ya dalam agama. Itu maksudnya ya. Lagi 1561. Siapa nak baca silakan. Buka mic ya. Mic kena buka. Saya sila. Dari hati nurani dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW dalam hadis baik amal yang memasukkan surga yang berbakti kepada Allah dan perangai yang baik. Mereka yang semuanya dan akan dimaksud. 1561 catatkan hadis sah. Matan, bertakwa dengan disertai akhlak yang baik. Menjadi jaminan untuk masuk syurga. Hukum sebagai satu ketentuan. Saya ulang matan dia. Bertakwa dengan disertai akhlak yang baik menjadi jaminan untuk masuk ke syurga.
hukum sebagai satu ketentuan. Hadis 1561 ni, 1561 ia memberitahu bahawa kebanyakan atau aksaru, kebanyakan apa yang seseorang boleh masuk ke syurga, kebanyakan tu iaitu takwa kepada Allah. Takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mempunyai perangai yang baik atau akhlak yang baik. Sebab Nabi sendiri mempunyai akhlak yang baik, sehingga dirakamkan dalam Quran. Inna fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik. Dan Rasulullah SAW diterangkan juga sebagai mempunyai akhlak yang mulia, Kalau kita belajar sorof, aksaru itu termasuk dalam 14. Yang mana satu aksaru itu? Kalau ikutkan yang 14, dia termasuk isim apa? Aksarun. Mana buat pelamar mati. Pelamar mati. Ini bukan PE. Ini ya. Betul. Ya, betul, isim tafdil, aksaru, lebih banyak. Lebih banyak. Maknanya lebih banyak atau kebanyakan orang masuk syurga kerana ketakwaan kepada Allah dan perangai yang baik. Itulah yang membawa kepada masuk ke syurga. Baik, sekarang kita sambung ayat 1562. 1562, siapa nak baca silakan. Okey, sila. Ya. Baik, catatkan 1562. Hadis 1562, hadis sah. Matan dia, manis muka masuk bahagian makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Bracket, akhlak yang mulia. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Hadis ini memberitahu kepada kita, seorang yang ingin buat baik kepada seorang atau kepada sama manusia dengan membahagikan hartanya adalah sesuatu yang tidak mungkin nak mengambil hati manusia. Banyak mana pun dibagikan harta kepada manusia kerana mengambil hati mereka, benda yang tidak akan mungkin. Tapi dengan senyuman,
Ya, dan perilaku yang terpuji, seseorang akan mendapat memanjangkan lebih ramai lagi orang yang boleh dilayani oleh kebaikannya. Jadi ya, senyum ya, dan akhlak yang mulia itu lebih dapat melayani ramai orang daripada ya, mengagihkan harta kepada seorang kerana nak mengambil hati mereka. Ya, itu pun ya, tak mungkin. Macam ya, ahli politik ya, nak carikan pengaruh, maka dibagilah semua orang duit supaya mengundi mereka. Jadi, adakah selamanya mereka ni akan ya, memberikan sokongan? Ya, tak juga. Jadi, sebab itu ya, dikatakan di sini, dengan muka yang manis, akhlak yang baik, itu lebih baik dan memanjangkan lebih ramai lagi orang yang dapat dilayani dengan kebaikan itu. Ya. Itu dikatakan makarimul akhlak, maknanya akhlak-akhlak yang mulia atau yang terpuji. Ya. Okey, 1563. 1563, siapa nak baca? Silakan. Ya, sila. Dan daripadanya yang berkata dengan berkata Rasulullah SAW adalah cermin bagi kawannya yang mukmin. Okey. 1563 catatkan ya. Matanlah hadis sah. Matan dianjurkan berakhlak baik. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini, al-mu'min mira'atu akhihil mu'min. Maknanya, seorang mukmin merupakan cermin bagi saudaranya yang mukmin. Jadi seorang mukmin itu sebenarnya cermin untuk orang mukmin yang lain. Untuk menilai bagaimana al-ehwal seorang mukmin, dapat ditanyakan kepada saudara yang mukmin lain. Jika saudaranya mukmin itu menilai baik, berarti ia orang baik. Tapi jika saudaranya menilai kurang baik, maka ia adalah manusia yang kurang baik. Itu mana cermin. Ya. Si fulan okey tak? Oh, dia tu okey sangat, baik sangat. Itu cermin namanya. Ya. Si anu okey tak? Oh, itu tak boleh percaya. Ya. Kaki kelentung punya orang. Itu pun cermin juga. Itu kaki kelentung punya orang. Ya. Itu namanya cermin. Ya. Baik. Lagi 1564. Siapa nak baca? Silakan. Orang yang sama pun tak apa, boleh baca. Dari buka mic nak baca. Sila. Okey. Boleh, sila. Dari
Hadis 1564. Hadis sah. Matan, dianjurkan bergaul dengan manusia-manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Hukum sebagai syarat. Hukum sebagai syarat. Baik. Oi, ayam kampung mana tu? Ni. Siapa duduk kampung tu? Oh, iya ke? Nyaring bunyi ayam tu. Ya. Okey. Jadi ya, kita ulang balik ya dalam hadis 1564 ni. Ya. Kesimpulan kita dalam hadis ini ya, bahawa orang yang bergaul dengan orang dan sabar daripada gangguan-gangguan mereka, ya, kena gosip sana, kena gosip sini, ya, walaupun bergaul tapi ya, digosip sana, digosip sini. Itu adalah lebih baik jika ia bersabar daripada orang yang langsung tidak bergaul, tak keluar bilik, tak keluar rumah, tak campur orang, ya, dan tidak mau ada cemohan orang. Jadi kualiti antara dua ni, kata Nabi, orang yang bergaul itu walaupun dicemoh, walaupun digosip, itu adalah lebih baik atas kesabaran dia. Ya, jadi sekurang-kurangnya dia tahu hal ehwal keliling. Ya, bukan jenis yang memerap dalam bilik langsung tak tahu hal ehwal keliling. Ya, tak tahu kesusahan saudara-saudara kita yang di sekeliling kita. Ya, kita tak ambil tahu, duduk memerap dalam bilik contohnya. Bila kita bergaul, ya, jadi kita sekurang-kurangnya tahu hal ehwal kesusahan-kesusahan saudara-saudara kita. Itu kata Nabi, ya, orang yang bergaul itu lebih baik walaupun dia mendapat fitnah, gosip dan sebagainya, ya. Tapi dia bersabar, ya. Itu adalah lebih baik. Ini nama kualiti di antara dua golongan ini, ya. Jangan kita sangkakan, ya, oh dia tak ada dosa apa pun, dia duduk rumah, yang mana ada dosa, ya. Memerap kat rumah. Tak ada dosa. Dalam segi kualiti, ya, sebenarnya, ya, baik lagi orang yang mau bergaul. Ya, sekurang-kurangnya kalau ada orang anak yatim, ya, dia tahu, ya, ada anak yatim di kampung tu, di kawasan tu, ya. Kalau tahu orang ada orang susah, sekurang-kurangnya dia pun tahu ada orang susah, ya. Ada saudara yang tenggelam kena banjir pun dia sekurang-kurangnya dia tahu, ambil tahu, ya. Itu maknanya itu lebih baik daripada langsung tak mengambil tahu. Ini ya, perbandingan di antara dua golongan ini. Baik ya, 1565 siapa nak baca? Sila. 1565. Silakan. Buka mic. Ya, sila. Dari ya. Baik, semak ya. Catatkan. Ini hadis yang akhir untuk tajuk Makarimul Akhlak, ya, bab yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, catatkan 1565 hadis sah. Matan, dianjurkan kita memperhatikan akhlak-akhlak yang baik. Hukum
sebagai syarat. Sebagai syarat. Okey ya. Tengok balik kedudukan hadis ni. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW katanya ada berdoa. Sema doa dia, Allahumma kama hassanta. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Maknanya, wahai Allah, kama hassanta, sebagaimana engkau telah memperbaguskan khalqi, kejadianku atau ciptaanku, wasin khuluqi, maka perbaguskanlah perangaiku, ya, ataupun akhlak. Kadang orang catat doa ini untuk tengok cermin. Okey juga, tak ada salahnya. Tengok cermin, baca doa ni. Jangan baca serapa jampi yang bukan-bukan. Ini Nabi pun ajar. Baik punya doa. Nak baca juga serapa jampi yang bukan-bukan. Wajahku seperti wajah Nabi Yusuf. Berdiriku seperti berdirinya Allah. Mukaku seperti wajahku seperti wajah Nabi Yusuf. Itu dikatakan sebagai serapa jampi yang syirik. Jadi kita menyamakan diri kita sebagai Allah. Nampak tak? Serapa-serapa jampi macam tu. Jadi kita balik kepada apa yang diajarkan oleh Rasul. Wahai Allah, sebagaimana engkau telah memperbaguskan ciptaanku, maka perbaguskanlah akhlakku. Kan? Ini cantik tu. Maka tamat berkaitan dengan tajuk Makarimul Akhlak. Kita masuk tajuk lain pula yang berbunyi Babu Zikri. Babu Zikri wad Du'ai. Babu Zikri wad Du'ai. Babu Zikri, bab zikir, wad Du'ai, dan doa. Okey. Ini bab zikir dan doa, maknanya zikir-zikir dan doa-doa yang daripada Rasul. Kalau kita amalkan, itulah yang sebaik-baiknya. Itu dikatakan amalan solihah, amal yang soleh. Ataupun kalimatut thayyib, kalimah yang baik. Yang datang daripada lidah Rasulullah, mengajarkan kepada kita untuk membaca zikir-zikir itu. Dan doa-doa itu. Zikir ni, kita puji Allah, itu zikirlah. Kalau doa ni kita minta kepada Allah, itu zikir. Baik, siapa nak baca? 1566, tajuk apa punya hadisnya? 1566. Silakan. Okey, sila. Dari Nabi Hurairah berkata, saya bersabda Rasulullah SAW, Allah Taala berfirman, aku bersedia Allah dengan kita sebutku dan bergerak dua bibinya pada menyebutkan. Dan belakang dia berdiri wajah, dan saatkan dia berdiri wanita, dan mukanya sebut dia tak ada. Baik, kita catatkan dulu hadis 1566. Hadis sah. Matan, dianjurkan selalu mengingat
kepada Allah. Sebagai syarat. Nah, ini bahasa zikir. Mana ingat? Tengok hadisnya balik. Hadis ini adalah hadis qudsi ya. Sebab dalam hadis ini ialah hadis firman Allah. Jadi itu dikatakan hadis qudsi. Hadis qudsi ini dalam hadis itu ada firman Allah. Itu namanya hadis qudsi. Tapi hadis qudsi ini tak semua sahih. Ada juga yang tak sahih. Mengikut darjat-darjat hadis. Ya. Jadi hadis ini disebut oleh Bukhari. Ya. Ta'liqan. Ya, disebut katanya ya hadis ini ta'liq, ada ta'liq. Ya. Ataupun tergantung. Tapi tak mengapa. Kerana ya, ia tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih dan firman Allah dalam Quran. Apa kata dalam hadis ni? Ana ma'a abdi ma zakaroni. Aku bersama hamba-Ku selama dia mengingati aku. Kalau kita nak jadi orang yang bersama Allah, maka sentiasalah ingat Allah. Wa taharrakat bi syafatahu, dan menggerakkan ya kedua bibirnya kerana aku. Maknanya dia mengucap Allah, astagfirullah, ya, masya Allah, sentiasa senang ya. Ya, lidahnya tadi menyebut kalimah-kalimah Allah. Ya. Nah, jadi itu dikatakan lidahnya basah mengingati Allah. Itu namanya lidah basah mengingati Allah. Mana mudah. Ya, tersandung Allah. Ya. Dengar ya, musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mudah sebut. Ya. Bila nak makan, baca bismillah, nak minum, baca bismillah, mudah lidah tu menyebut. Itu maknanya apa? Ya, dia basah, lidahnya basah mengingati Allah. Kedua bibirnya bergerak, menggerakkan. Ya, kerana Allah Taala mengingat Allah. Ini bukan senang ya, maknanya bukan senang kita nak melatih lidah kita bergerak begitu. Ya. Paling kalau tak biasa memang tak jadi pun. Tersandung, aduh. Ya. Aduh sakit. Oh pocut. Macam-macam sebutan keluar kan. Mana? Ini kena biasa ya. Kena orang melatah, lagi bukan yang melatah yang keluar, ya. Jadi artinya ya, kalimah-kalimah Allah ni nak kena biasakan. Ya, perkataan masya Allah biasa. Bila ada sesuatu yang mengkagumkan, masya Allah, cantiknya bulan, contohnya, cantiknya awan, ya, masya Allah. Ya. Jadi perkataan tu mudah disebut. Ya, Allahu Akbar ataupun kalimah yang dikatakan perkara-perkara yang besar. Allahu Akbar. Mudahnya keluar. Ya. Bila rasa bersalah, astagfirullah. Mudah sebut. Ini namanya ya, lidah yang basah mengingati Allah. Bunga yang salah faham. Oh, bila zikir saja, ya, menyebutlah ke Allah, 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 tak habis-habis kat bibir kita. Nabi tak ada buat macam tu. Ya. Tak ada menyebut berzikir Allah, 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 sentiasa menyebut. Bukan itu. Nabi tak buat macam tu. Ya. Zikir atau yang dikatakan zikir ingat Allah tu, itu yang saya maksudkan tadi. Setiap ya, perkara yang berlaku, yang kita lakukan, ya, mudah menyebut kalimah-kalimah Allah. Bukan semata-mata sebutan Allah. Ya. Sebutan bismillah, sebutan tawakkaltu 'alallah, sebutan masya Allah, ya, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, mudah disebut dalam satu-satu perkara bila berlaku ya, kepada dirinya. Ini nama zikir. Ya. Sentiasa ingat Allah. Bukan dilafazkan kat bibir saja, tapi hatinya lara. Ya, hatinya menerawang ke lain. Ya, itu bukan itu. Ya. Atau ahli zikir mesti pegang tasbih ke mana-mana. Ini dikatakan ahli zikir. Ya, mana punya pelajaran? Ya. Bila kita ahli zikir, kita
pegang tasbih. Kemana-mana tasbih tak tinggal kat tangan. Itu dah riak. Ya, dah riak kita. Ya. Itu pun tidak diperbuat oleh Nabi dan sezamannya. Baik, kita teruskan lagi. Apa ceritanya berkaitan dengan bab zikir dan doa ini. Hadis selanjutnya ialah hadis 1567. 1567. Oh, belum ada lagi. Okey, catatkan hadis sah. Matan dia dianjurkan selalu mengingat. Oh, hukum dia sebagai syarat. Hukum sebagai syarat. Sebagai syarat. Mana sebagai syarat kalau kita ya nak bersama dengan Allah, ya, itu maknanya itu syarat dia. Kena ingat dia, ingat Allah. 1567. Siapa nak baca silakan. Siapa-siapa boleh silakan. Yang dah baca pun boleh terus baca. Dari Muaz. Buka mic. Nabi Muaz bin Jabal, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, tidak beramal anak Adam satu amal yang sangat menyelamatkan dia daripada azab Allah seperti menyebut Allah. Dikeluarkan dua dari Abi Salimah dan Sabar dengan isnad dan Hasan. Ya. 1567. Hadis sah. Matan, ingat kepada Allah. Adalah salah satu jalan yang lebih menyelamatkan seseorang dari seksaan Allah. Hukum sebagai satu ketentuan. Sebagai contoh, Nabi Yunus alaihissalam, dia ditelan oleh ikan. Di situ dia ingat kepada Allah. Sehingga ya Allah selamatkan dia daripada seksaan dalam perut ikan itu. Ya. Bayangkan seorang dalam perut ikan dalam keadaan gelap. Ya. Dah gelap, ya, luarnya pun gelap, digelapi oleh air lagi. Ya, dan berbau hanyir. Bau napas ikan yang hanyir. Ya. Jadi itu satu seksaan. Tapi Nabi Yunus ingat Allah ketika itu. Ya, apa ucapannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Diulang-ulanglah kalimah itu sampai dia pengsan. Bila pengsan, dia tak rasalah segala apa yang berlaku. Tahu-tahu orang dah angkat, ya, dibawa di satu kampung. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, begitu juga kisah nabi-nabi lain. Ya, tak lupa dia ingat Allah. Ya, Nabi Ayub alaihissalam. Adakah Nabi Ayub, ya, diuji dengan kesakitan yang begitu lama? Adakah dia lupa pada Allah? Tak ada. Ya, makin dia dekat dengan Allah. Ya, maka syaitan yang mengganggu, ya, tidak ada peluang. Ya, macam mana nak mengalahkan Nabi, ya, Ayub alaihissalam. Jadi itu semua adalah peringatan kepada kita. Dengan mengingati Allah itu, sebenarnya, ya, adalah satu harapan besar. Allah akan tolong kita. Allah akan selamatkan kita. Ya, itu caranya. Ya, berdasarkan kepada hadis ini. Ya. Baik, kita teruskan lagi.
1568, siapa nak baca? Silakan. Sila. Okey. Dari tiga orang dia berkata, satu Rasulullah SAW kita duduk satu berdua di satu majlis adalah sebelum pandang adanya, melainkan dikelilingi mereka yang maknanya dan ditutupi mereka dengan nikmat yang Allah sedikit mereka yang terhadap Ya, 1568 katakan hadis sah. Matan, dianjurkan suatu majlis selalu ingat pada Allah. Hukum sebagai syarat. Biasanya majlis-majlis yang di situ menyebut nama Allah. Contohnya majlis-majlis ilmu. Ini berapa banyak majlis ilmu kita menyebut kalimah Allah dalam majlis itu. Itulah adalah majlis-majlis yang mendapat rahmat Allah. Yang dikatakan malaikat akan mengelilinginya dan penuhi rahmat dari Allah. Dan dia akan mencatat sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah. Sebab itu majlis-majlis yang di dalamnya ada kalimah Allah, itu adalah majlis-majlis yang dirahmati Allah dan dikelilingi oleh malaikat. Terutama ialah majlis-majlis ilmu. Itu adalah majlis yang banyak menyebut nama Allah di dalamnya. Kalau majlis tapawih, baca doa dulu boleh juga kot. Majlis tapawih contohnya. Atau majlis-majlis lain. Mulakanlah dulu bismillahirrahmanirrahim. Apa salahnya mulakan majlis? Biar berkat. Mulakan. Tak ada salahnya asal ada sebutan kalimah Allah. Jangan. Mengingati Allah. Jadi majlis-majlis yang mengingati Allah kalau seandainya dia mengikut syariat lah. Kalau dia tidak mengikut syariat pun, dia tidak jadi sebagai satu pahala di sisi Allah Ta'ala. Walaupun dia menyebut kalimah Allah. Seperti agama-agama lain, agama Islam tapi berfaham lain. Seperti Ahmadiyah, contohnya. Majlis-majlis mereka menyebut Allah juga. Taslim, mereka menyebut nama Allah juga, tapi kandungan apanya adalah hal-hal yang bid'ah. Jadi tidak mendapat rahmat Allah kerana majlis itu tidak menepati apa yang diajarkan oleh syariat. Bahkan di dalamnya walaupun menyebut nama Allah, hakikatnya mereka telah menyeleweng, terkeluar daripada sunnah Rasul. Sehingga amalan-amalan mereka itu cukup berbeza. Tidak mengikut syariat. Jadi semua itu tidak termasuk dalam yang dikatakan dalam hadis ini. Walaupun menyebut kalimah Allah. Baik lagi. 1569. Siapa nak baca? 1569 kan? Okey. Silakan. Siapa nak baca? Silakan. Dan darinya.
Sila. Dan daripadanya dia berkata daripada Rasulullah SAW tidak duduk satu tahun di satu majlis yang sudah mereka sebut Allah padanya dan tidak berselawat atas Nabi SAW melainkan adalah dan demikian itu pasti diberikan oleh zaman. Dikeluarkannya oleh Tirmizi dan dia berkata bukan. Ya. Baik, catatkan ya, hadis 1569, hadis sah. Matan, dianjurkan mengingat Allah dan berselawat pada Nabi dalam suatu majlis. Hukum sunnah. Jadi ya, kalau majlis tu majlis ilmu seperti contohnya kita majlis hadis macam ni, berapa banyak kita telah menyebut selawat. Bila kita menyebut ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu selawat. Sallallahu alaihi wasallam itu kalimah selawat. Ya. Jadi berapa banyak kita menyebut selawat ke atas Rasul. Ya, jadi majlis-majlis seperti ini ialah ada majlis-majlis yang tidak akan merugikan kita pada hari kiamat. Tapi kalau kita masuk ya, majlis yang tidak ada menyebut nama Allah ya, dan tidak ya, menyebut Rasul SAW, ya, maka dianggap sebagai majlis itu sebagai hasratan yaumal kiamah. Ya, satu kerugian pada hari kiamat. Ya, kita dapat ya, macam datang tu masuk kosong balik kosong. Macam itulah. Ya, tidak ada apa-apa yang kita dapat. Ya. Jadi sekadar 1569 dulu kita punya kuliah hari ini. Ya. InsyaAllah kita akan sambung lagi.